Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Kali ni aku nak share kat korang tentang pengalaman untuk servis yang kedua untuk Toyota Vios. Okay, aku dah buat servis untuk 5,000 km ataupun 3 bulan pertama selepas aku dah gunakan kereta ni. Jadi kalau korang nak tahu pengalaman aku dan apa nilai tambah yang aku boleh share kat korang sekejap lagi, jangan lupa tekan button like dan juga subscribe. Kita jumpa sebentar lagi. Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Okay, aku sebenarnya dah agak lama tak buat video. Sebenarnya agak busy. Untuk makluman korang, isteri aku baru saja melahirkan anak kami yang ketiga pada 5 hari bulan 8 2021. Jadi agak busy lah sebelum dan selepas ni pun. Selepas hari yang ke 3 lah, 5, 6, 7 kan. Okay, ini baru hari ketiga, baru aku sempat lah untuk buat video yang lain. Sebab nampak semua dah settle, dah okey lah. Dan jadi kalau ada yang tanya kenapa aku botakkan kepala, sebenarnya aku tak ada, aku menazar lah senang cakap, supaya urusan kelahiran anak aku yang ketiga ni dipermudahkan. Jadi sebab tu aku botakkan kepala aku. Jadi aku harap menjawablah soalan-soalan mereka yang tanya di IG dan juga di Facebook. Jadi jangan lupa follow aku punya IG Muhammad Mawi Muhammad Mawi, ejaan sama dengan YouTube channel aku. Kau orang boleh ke sana lah. Dan bolehlah apa-apa hal pun ke sana. Sebab mudah aja juga untuk korang contact aku nanti. Boleh DM dekat aku punya IG. Okay, aku nak share kat hari ni adalah sebenarnya berkaitan dengan aku dah buat servis yang ke 2 untuk Toyota Vios ni. Dah 5,000 km. Sebenarnya dah lebih pun sebab aku punya jadual servis sepatutnya adalah 31 Julai. Tapi aku buat selepas itu, bulan Ogos aku baru buat. Dan kilometer pun sebenarnya dah lebih 5,000. Masa aku sampai ke pusat servis, mereka tanya, sampai ke tak 5,000? Aku jawab, sampai. Sebabnya memang aku gunakan kereta ni sebab memang aku nak bagi sampai, supaya aku nampak lah dalam tempoh 5,000 tu aku guna hari-hari dan pergi servis. Jadi aku nampak apa masalah dia. Jadi bolehlah aku bagi tahu nanti kepada pusat servis. Kalau aku simpan je kat rumah tak guna-guna, aku rasa macam sayang, dan rasa agak rugilah kan. Dan susahlah nak kesan apa masalahnya. Jadi untuk sehingga 10,000 ni aku akan maksimumkan penggunaannya, supaya aku dapat memahami karakter kereta ni. Kemudian lepas tu mungkin lebih berhati-hati atau lebih berjimat lah untuk penggunaan kereta ni, InsyaAllah. Okay, jadi aku dah buat servis. Untuk servis kali kedua ni, satu tips aku nak bagi kat korang yang notification dalam apps Toyota ataupun VTS punya apps. Boleh ada berapa apps lah Toyota ni, dia akan bagi korang maklumat tentang bila korang kena pergi servis. Dan Toyota juga akan SMS kau melalui sistem SMS lah, bila korang kena pergi servis. Dan aku agak terkejut, aku punya waktu servis adalah 31 Julai, tetapi 21 hari bulan aku dah dapat, sebelum tu aku dah dapat servis yang mengatakan aku perlu servis 21 hari bulan. Aku macam confused, kenapa ada seminggu awal gap dia. Okay, jadi masa aku pergi ke Toyota, aku tanyalah apa sebab sistem, aku dapat SMS tarikh servis tu tak sama dengan stiker yang ditampal ni. Dan menurut Toyota, sistem itu memberi peringatan atau notifikasi kepada korang bila perlu servis berdasarkan bila kereta korang keluar, bukan bila stiker ni ditampal, bukan ikut tarikh stiker. Okey, jadi notifikasi yang akan hadir kepada telefon korang itu atau apps yang korang ada adalah berdasarkan tarikh bila kereta korang tu keluar. Dan dia tak update ikut yang stiker ni tau. Maksudnya dia dijana oleh sistem komputer. Dan sepatutnya pada 6 bulan berikutnya dia akan SMS kau, 6 bulan lagi dia akan SMS kau. Dia akan ikut tarikh lah. Dia bukan ikut perbatuan ataupun ikut stiker. Sebab tak ada siapa yang update pada stiker tu. Yang update adalah melalui sistem 6 bulan gitulah. Jadi kalau kau dapat update tu jangan pelik, sebaliknya kau ikut saja kau punya stiker. Okey, baik. Untuk servis yang kedua ni RM5,000. 5,000 km. Kadar yang dikenakan adalah RM136.33. Untuk kali kedua ni pun tak ada labor charge dikenakan lah. Labor charge free Kemudian apa yang dia buat kat sini kau tengok Okey, nanti aku tunjuk gambar dia. Pertama, Cleverin
cartridge. Okey, yang ni aku tak pasti benda apa. Dia punya charge adalah RM41. Kemudian gasket RM2.8. Premium mineral. Okey, dia gunakan mineral water pula, mineral oil lagi, iaitu RM89.50. Kemudiannya window washer yang untuk air ni lah, RM2.70. Dan juga max check compulsory second service. Ini free, tak silap aku ini pun mahal juga kalau di charge Dan labor juga adalah percuma. Jadi dah tak perlu bayar labor. Dan dia bila max check ni, kau tengok lah, dia dah ada senarai kat sini apa yang dia check. Dan dia akan nampak lah masalah-masalah dia. Nampak kat sini macam tak ada isu lah. Tak ada isu. Jadi untuk servis yang kedua ni, menariknya untuk servis yang kedua ni, masa aku menunggu tu dalam 1 jam je. Aku confused juga. Selama ni pun memang aku servis kereta dulu pun memang 2 jam. Dan kemudiannya masa aku servis yang pertama pun memang 2 jam. Tiba-tiba yang ni 1 jam je dah dapat kereta. Dia dah call dah untuk ambil kereta. Jadi aku faham mungkin situasi COVID, tak boleh tunggu lama-lama. Dan sebenarnya korang bila servis tak boleh menunggu pun. Dia tak benarkan sebenarnya. Sebab itu salah dari segi SOP. Tapi atas budi bicara lah, dia orang bagi jugalah korang tunggu kat situ dengan perjarakan lah. Alright, jadi untuk servis pertama ni, aku bila aku datang ke kaunter, bagusnya aku nampak servis Toyota ni, mereka tak menjual produk. Mereka memberi servis. Tu beza dengan jenama yang Jepun yang aku guna sebelum ni lah, atau directnya Honda lah. Servis pertama aku datang pun dia dah offer macam-macam tambahan add-on lah. Tapi yang ini aku datang, dia terus je cakap, okay, ni servis yang cik akan buat hari ni dan nilainya 136. Dia macam tu. Okay, cuma yang ni je lah. Yang pertama ni, clearing cartridge ni aku tak pasti sama ada ianya ada tak dalam senarai servis. Sebab aku tak di-explain tentang ni. Aku pun nampak agak macam curiga lah. Betul ke benda ni ada dalam servis? Okay, nanti aku semak balik ada ke tak. Dan cuma dia tak explain lah benda ni compulsory ke tak. Tapi pada aku macam bila dia cakap harganya 136, pada aku macam okey lah, boleh lah, ambil je lah. Kalau dia letak macam harga macam 200 lebih, mungkin aku akan query lah. Tapi disebabkan macam 136, aku anggap macam okey lah, bukan isu besar lah. Kalau aku nak kalau dia nak add on satu benda tu lah. Okay, jadi pada aku tak ada isu. Tapi peliknya, kali ni tak ada pula pembersihan kuman tu. Sanitasi tak ada pula. Yang RM14 yang untuk servis pertama. Jadi aku pun confused macam, oh dah tak ada ke? Tapi sebenarnya kalau benda tu dia nak add on pun boleh je. Dan kita akan akur je lah kan. Tapi dia tak offer benda tu. Dia tak ada pula. Dia tak ada juga offer tentang alignment ke. Tak ada, semua tak ada. Sama ada waktu ini COVID ataupun. Tapi berdasarkan pengalaman aku, memang Toyota dia taklah begitu beria untuk jual produk kat korang. Berdasarkan pengalaman aku 5 tahun dulu menggunakan Vios generasi kedua tu, memang dia tak beria untuk jual produk kepada korang. Dan dia tak akan masukkan dulu tau. Dia punya kalau macam aku pergi Honda, dia dah masukkan dah dalam senarai quotation tu. Tapi Toyota dia akan tanya, bila dah tunjukkan quotation, dia akan tanya kat korang, cik, ni ada botol ni, ini untuk minyak, kita letak dalam tangki minyak, fungsi bla bla bla, cik nak tak? Dia akan cakap macam tu. Kalau dulu masa di Toyota, di Honda, semuanya dah dalam sistem. Kita yang okay, saya tak nak tu, saya tak nak tu, saya tak nak tu, baru dia buang. Okay, jadi ini berbeza lah. Pada aku itu yang menyebabkan orang suka untuk pergi servis di Toyota berbanding dengan servis di Honda lah. Okay, jadi kalau korang ada persoalan, korang boleh gunakan ruang komen. Kita akan bincang dan discuss dan kongsi-kongsi pendapat. Dan kita jumpa dalam video yang seterusnya dalam YouTube channel Mawi TV. Jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum.